Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah, semua alhamdulillah insyaallah. Untuk sesi pagi ni, sesi awal ni adalah sesi mukadimah dulu lah, sebelum kita masuk kepada slot-slot official untuk tajuk-tajuk tertentu. So mukadimah ni mau kepada keseluruhan wasilah kita ni lah, katibah ataupun daurah bermalam ni. So anda nak mulakan dengan beberapa, just nak remind ataupun nak introduce kalau yang belum pernah di-introduce, beberapa objektif di sebalik wasilah ni lah. Yang pertama adalah ukhuwah. Nampak kan? So ada apa yang kata? Ni just point form je lah. So untuk keberjayaan benda ni maksudnya dia akan berbalik kepada setiap kita lah sebenarnya, macam mana kita jayakan sama-sama insya-Allah. Dan kalau ada yang ada cadangan macam mana nak memantapkan lagi benda tu, amat dialukan lah untuk program-program yang akan datang insya-Allah. So itu yang pertama. Maknanya bila kita kata ukhuwah tu, of course dia bermula dengan ta'aruf dan perkenalan lah. Hopefully semua dah kenal masing-masing at least bermula dengan surface level tu, information, dan hopefully over time makin kenal keperbezaan dan sebagainya lah kan. Seterusnya kita juga ada sesi, kalau perasan setakat ni memang setiap malam yang kita bermalam tu ada sesi bersama dengan syuyukh lah. So antara objektif di sebalik tu adalah nak kenal especially orang-orang yang melalui jalan yang sama dengan kita ni, yang dah lama so boleh dengar lah cerita dia orang dan sebagainya. Walaupun semalam mungkin Dr. Zulfaqar tak banyak cerita personal story dia, macam mana dia mula dan sebagainya. Macam kalau sebelum ni Dr. Tajul cerita agak detail lah contohnya. Tapi dia mau cerita perspektif dia kepada maknanya UIA tu sendiri kan, dan kehidupan tu di UIA, opportunity dan sebagainya lah. Harapnya antara objektifnya adalah hopefully ada sedikit sebanyak terinspire untuk maknanya kalau yang sebelum ni bercita-cita insyaAllah 4 tahun ni je lah kot usrah ni, so dipanjangkan lagi lah contohnya kan. Ataupun kalau yang nak lebih lagi kan, macam kalau Dr. Siapa ingat lagi kalau Dr. Tajul itu cakap third year sepatutnya dah apa, dah buat usrah kan. So ingat ke? Hantar first year boleh kan? Nak kena cakap kat ayah hantar. Dia SEM 1 dah nak keluar ke? Okey, seterusnya objektif marhalah. Yang ni maknanya setiap kita ni tak sure lah aware tak aware, tapi kita ni menggabungkan orang yang telah berada dalam sistem ni dalam fasa marhalah dan tempoh yang berbeza-beza. So dalam perjalanan tarbiyah ni basically dia akan ada flow dia. So dalam konteks ni so far dalam 3 sesi ni belum berjaya lah untuk buat parallel session Walaupun maknanya parallel session ni mau kepada, ada sesi yang kadang-kadang ideally parallel lah, maksudnya yang sesuai dengan keperluan masing-masing dan fasa masing-masing. Ada sesi yang sebenarnya dia merangkumi semua orang pun. So boleh doakan yang terbaik, dan of course selagi mana yang apa yang kita mampu buat setakat ni, kita buat yang terbaik lah insyaAllah. Dan satu lagi yang akan bermula dengan sesi ni, tak sure kalau sesi lepas dah masuk ke elemen ni, yang berkaitan dengan kemurabian. So seangkatan lah dengan yang pesanan Dr. Tajul tu. Maksudnya sesi yang directly related dengan persiapan untuk kita berperanan dalam konteks jadi nakib, jadi murabi dan sebagainya. Yang ni of course hari ni kita akan ada lah satu slot tu, dan of course ke depan ni boleh bagi any feedback, any comment, any suggestion untuk perbaiki sesi tersebut. Satu lagi sisi yang sebenarnya pelatihan secara praktikal lah dalam wasilah-wasilah tarbiyah kita ni adalah aspek amal jama'i.
So cadangannya ataupun harapnya kita sama-sama untuk latih diri kita untuk memperkasakan aspek ni lah. Sedikit teori bab ni akan dah masukkan dalam hari ini insyaAllah. Bagi kebanyakan kita mungkin revision. Bagi yang tak pernah dapat secara formal, apa-apa yang tak faham boleh tanya nanti. Dan of course sebarang cadangan amat dialukan juga. Now, satu aspek yang rasanya kalau yang dah attend daripada sebelum ni dah diceritakan. So ni just a reminder sedikit ataupun introduction bagi yang terlepas sebelum ni pasal infak program. Rasanya masa sesi yang sebelum tu ada yang tanya kan, sesi ni tak ada yuran ke? Dan anda dah ceritalah pasal konsep yang kita implement dalam wasilah, especially wasilah ni setiap bulan. Infak program So konsep dia infak untuk wasilah tarbiyatul as a whole. Faham ke konsep tu? As opposed to maknanya bukan sebab most of the cost program ni selain daripada cost yang tak nampak definite number contohnya kita guna aircon apa semua ni, sebenarnya ada angka dia juga, tapi dia terus diserap sebagai operasi ikram kawasan ni lah. Tapi yang memang betul-betul setiap program tu akan keluar nombor yang memang kita akan bayar semua tu, mainly banyaknya makanan lah, makanan dan setengah-setengah tu macam sagu hati kepada penceramah penyampai yang kita ni bila nak cakap konsep macam ni nak membezakan dia dengan yuran makan lah. Supaya apa? Satunya konsep dia maknanya tak kisahlah kita makan tak makan, kita datang tak datang, infak tu kepada keseluruhan perjalanan ni. Okay, so that's the idea. Sebab kalau kita kata yuran makan, dia jadi macam tapi anda tak makan, ataupun dia datang waktu dah lepas makan kan, contohnya. So nak distanckan benda tu lah kan. Harapannya ialah ganjaran tu akan ni lah, akan inclusive of all bukan yang kita bagi tu untuk yang dah masuk dalam perut kita tu. Faham? Hence nak kata apa dari segi reward tu, dari segi ganjaran macam mana cakap. So kalau dari segi jumlah maknanya berapa nak infak tu, dia sebab infak seikhlas hati, tak ditetapkan tak ditetapkan sebagai yuran yang tetap. So satunya macam yang disebut sebelum ni lah, ikut kemampuan masing-masing. Sebab difahami maknanya kita datang dari background berbeza dengan keadaan ekonomi yang berbeza, dan juga relate juga dengan nak ganjaran berapa banyak gitu. Now bagi siapa yang biasa membiasakan diri dengan infak dan of course juga kalau ada mindset tu yang berbentuk melihat ROI maksudnya ganjaran daripada infak tu, return on investment kalau rasa macam program ni yang kita infak ni membina orang-orang ni, muka-muka ni kalau rasa berbaloi lah dia orang ni menjadi, bolehlah infak lebih. Kau rasa macam bagi infak ke dia orang ni pun so point lah gitu dia bukan isu makan tak makan makanan tu, tapi mau kepada harapannya dengan infak ni dan dengan support program ni, insyaAllah hopefully harapan kita terbinanya individu-individu ni kepada yang kita harapkan. Kalau kita rasa dia terus hidup macam tu dengan investment kita tu berbaloi, itulah dia yang kita nak infakkan Dan yang biasanya yang nak sebut, yang sebab dia menjadi nampak seolah-olahnya macam dia relate dengan makan tu, biasanya nak sebut tu dalam konteks kalau kita nak judge kemampuan kita yang sebenar Maksudnya kalau kita normally kalau kita tak datang sini pun malam tadi kita makan apa, kalau sarapan pun kita mampu apa. Dan generally speaking sebenarnya jumlah yang itu sebenarnya kalau tak datang sini pun kita belanja juga kan. So sepatutnya taklah terasa berat bagi, sebab dia bukanlah benda yang ekstra Itu mau kepada merealize benda tu Tapi bukan nak kata setakat itu ataupun sebagainya. So wallahu alam. Bila nak cakap tu just untuk take into consideration dua ekstrim lah. Satu ekstrim yang memang kalau dia tak datang sini, kalau dia makan pun setiap kali pun nasi bujang paling mahal dia makan kan, contohnya. So nak memahami lah benda tu, so tak perlu memaksa diri lebih. Tapi ada orang pula yang lain macam jarang lah dia tak makan secret recipe ni kan. So contohnya maknanya dia mampu lah kes tu. Faham Wallahu alam. So boleh infak seikhlas hati. Tabung ni bolehlah bila-bila masa
sebelum balik nak ni. Last time ada yang tanya macam dia ramai orang yang dah cashless punya ni. Itu pun rasanya last time ada yang 6-7 orang yang transfer kan. So itu pun possible saya ingat last time ada yang minta nombor akaun. Ataupun ada yang minta buat QR code tu. Anda tak kerti, siapa nak ajar boleh ajar lepas ni lah. Macam nak buat benda tu kan. Nak bagi just nombor tu, nak bagi teks je. Okey, itu mukadimah untuk macam mana kita menjalankan program ni dari segi objektif-objektifnya, termasuk financial aspect. Wallahu alam. So ada soalan apa-apa ke sebelum kita masuk kepada sesi pertama kita, pengisian pertama? Ini just overview perjalanan. Some of the element tu akan masuk masa, contohnya amal jama'i tu akan ada slot amal jama'i kejap lagi. So akan ada pembincangan yang teknikal kat sebelah sikit. Tapi aspirasinya begitulah. Okey semua? Okey, alhamdulillah.